Okay guys, kalau perasan semalam saya ada buat satu video berkenaan dengan Euro USD. Macam mana tiba-tiba saya boleh buat video tu, sebenarnya dekat dalam grup ada soalan lah. Ada satu soalan daripada sahabat kita, yang mana soalan dia morning, dia ada pertanyaan, lead atau scam, maksudnya sama ada dia merupakan satu signal ataupun merupakan satu pergerakan yang fake, ataupun dalam erti kata yang lain kita boleh kata fake out dan sebagainya lah. Kiranya itu bukanlah sebuah pergerakan yang permanent, signal, ataupun it is a valid movement ataupun it is a fake movement bagi Euro USD ataupun GBP USD yang sekarang ni macam nak break ke bawah dah. Masa itulah ketika itu pada jam 10.47 pagi, bertarikh 19 hari bulan 5 semalam. Dan poin yang kedua dia bandingkan pula dengan AUD USD dan juga NZD USD, yang mana pada ketika itu untuk kedua-dua pair ini tadi dia telah pun tak form lower low. Dia tidak berjaya untuk membuat lower low. Okay. Kemudian cerita dia yang saya faham lah daripada sini, sebab saya tak tengok chart lagi. Adakah kita nak follow pergerakan Euro USD dan juga GBP USD untuk sell bagi AUD USD dan juga NZD USD? Baik, itu soalan dia. Makna kata lebih kurang macam mirroring lah, lebih kurang lah, ataupun kita boleh kata macam dominus effect ke apa ke. Saya tak pandai sangat istilah-istilah yang macam tu. Kalau kata saya salah, minta maaf banyak-banyak. Cumanya bila mana nampak USD ni tadi dia sebagai code, jadi dia akan sell pair-pair yang kedudukan USD sebagai code. Lebih kurang gitulah. Ataupun ia adalah sesuatu pergerakan yang bahaya. Sebab kalau macam saham, saya tahu top glove up, harta akan follow ke Supermax. Kalau top glove naik, harta akan follow naik jugalah, lebih kurang macam tu. Dekat sini macam mana nak buat, apa yang nak dibuat. Itu soalan daripada sahabat kita. Baik. So saya akan sambung analisis, yang mana saya recap sekejap untuk Euro USD. Semalam saya ada buat sebuah video yang saya terangkan ada kemungkinan besar dia akan tinggalkan, sebab kita nak dia berlaku retracement. Dalam badar, tuan-tuan nak kena faham, bila mana kita mengandaikan, kita mengharapkan supaya berlakunya sebuah retracement untuk RBS ni tadi, maka perlu untuk shadow pada candle tersebut hitting on, dia kena pada kedudukan RBS ni. Wajib dia kena. Dan tidak semestinya kena tu tadi, dia just tap on the price and then dia fly. No. Ada kemungkinan besar dia akan terjun lebih rendah macam keadaan yang sekarang, dan seterusnya dia akan membuat kenaikan ke atas. Baik. So yang ni saya tak buat analisis lagi sebenarnya. Yang ni monthly, saya tak buat dekat desktop maksud saya, sebab saya malam saya buat pakai handphone. So ini untuk Euro USD. Later on ada kemungkinan besar the following video will be for GBP USD dan juga AUD USD dan juga NZD USD. Ada kemungkinan kalau rajin lah. Tiba-tiba datang mood rajin pula pagi ni. Baik. Untuk monthly, kalau kita perhatikan bagi Euro USD, sebenarnya there is no more, dah tak ada lagi dah kedudukan RBS yang masih lagi belum berlaku retracement, tak ada untuk Euro USD. This is the only one sahaja, semata-mata tunggal dia je. Ni harga dia. Dan seterusnya untuk weekly. Baik, kalau kita perhatikan untuk weekly, kalau saya masukkan floating low, high, higher low, high, higher low, higher high, then this is the new higher low sepatutnya berlaku di sini.
Point ni point pukul curi ni. Siapa dalam badar dia maklum lah, dia sedia maklum lah benda ni. So saya akan capkan dia in between the area of RBS ini dan juga RBS weekly. Fokus dekat sini sahaja dulu. Cumanya weekly ni macam jauh sangat. So boleh je fokus dekat pukul curi ni, tak ada masalah. Kita ada dua sebenarnya, 1 dan 2 yang kat bawah ni. Baik. Seterusnya untuk time frame daily. Okey. Untuk time frame daily, ini dia punya support dia. Okey. Semalam saya turun sampai M30 kalau tak silap saya. Dan explanation saya dalam video tu tadi ialah jangkaan kepada berlakunya structure. Dan apabila structure telah berlaku, kita nampak dekat sini M30 ni dia bersepah kalau perasan. Kita ambil satu point dulu, kita buat low. Sini low low, high, higher low. High ni batal yang ini. So kita tak boleh ambil yang ni sebagai high. Okey, kita ambil yang ni sebagai high. Low, high, higher low, high high, cantik dah. Tiba-tiba dia pacak turun ke bawah, dia terjun ke bawah, kan? Batal yang ini pula. So ini high yang baru. Low, high, higher low, high high, dia turun sekali lagi. Makna kata structure yang berlaku dekat M30 ni tadi, kalau sekiranya kita nak catch up, yes, kita boleh catch up, tak ada masalah. Tapi pada time frame mana yang dia menjadi satu valid structure supaya kita boleh dapatkan, kita dapat satu confirmation, this is the time frame yang kita boleh bagi fokus. Gitu. Baik. Okey. Kita tengok dekat sini pula. Okey. Low, high, higher low. Ni belum berlaku retracement. Okey, tapi low dia start pada sini. So tak ada masalah, Low, high, higher low, high high. Yang ini masih lagi belum berlaku retracement. Okey, solid dekat situ, clear dekat situ, dan seterusnya dia pacak naik ke atas. Okey, ni ada noise kat sini. Okey, saya tak pasti, mungkin ada news ke apa ke, wallahualam. Tapi ada noise kat sini. Noise tu apa yang saya maksudkan dengan noise? Kalau perasan, dekat mana yang valid structure? Dekat mana yang break structure? Ni dia kawasan dia. Ni yang saya maksudkan dengan noise. Noise untuk structure. Kalau sekiranya dalam badar kita ada cara untuk kita mengesan break and valid untuk SBR, RBS dan sebagainya, begitu juga dengan structure. So this is the noise yang berlaku. Okay, dan kita tengok dekat H4 pula. There you go. Nampak? Bila mana kita buat dekat H4, kita nampak sini low and then high, higher low, pacak naik ke atas. Kalau praktiknya, secara praktikalnya, apa yang kita akan buat ialah macam ni lah, lebih kurang. Dia turun 50% and above, dia solid untuk mendaki ke atas. Tapi jawapan tu sebenarnya kita boleh dapat daripada time frame yang kecil. Cumanya noise banyak lah, menyampah yang tu lah, kan? Sebab tu senang sikit kalau kata nak pakai Fibo. Okay. So yang ni dia tak berjaya. Okay, batalkan kedudukan yang ini, SBR ni maksud saya. Dan seterusnya dia akan mendaki ke atas kalau kata dia berjaya untuk membuat higher low di sini. Baik, saya nak panjangkan lagi analisis ni pun tak seronok. Pasal apa? Nampak tak? SBR ni dia sangkut kat sini. Sini dia tak berjaya batalkan. Yang jadi masalahnya sekarang ni ialah di sini masih lagi belum berlaku retracement. So takut dia tak berjaya lepas yang ni, dia pacak turun, dia terjun kat sini, dan baru dia naik balik. Itu yang tak seronok. Itu yang menjadi sedikit masalah kepada saya. Saya nak yang clear cut. Okey je sebenarnya, tak ada masalah kepada mana-mana trader yang nak take a risk untuk entry tu tadi, kan. Okey je, no issue sebenarnya, kan. Tapi that is not a solid one lah. Macam semalam M30, kan, bila mana dia buat sini low, sini high, sini turun balik. Ni memang sedap lah ni. Yang ni sedap. Dekat sini. Nampak dia retrace balik walaupun retracement tu sebenarnya tak berlaku. Okey. Lepas tu ada satu point lagi dekat sini. Okey.
should be bila mana dia dah close kat sini jam 8 pagi server time. Kita tengok 8 pagi server time kat mana? 8 pagi pula, sorry. 8 sini 12. Kita tengok pukul 12. Mana pukul 12? Sepatutnya dekat sini baru boleh entry untuk yang atas ni. Pasal apa? This one is RBSH4 sebenarnya. So M30 ni sebenarnya yang atas ni kan, yang atas saya cakap yang atas bukan yang bawah Yang atas ni hanya boleh entry selepas jam 12 ni. Tutup yang ni baru boleh place order sini sebenarnya. So this one is RBSH4. That is the law. Itu dia punya rules dia. Contoh, pacak naik ke atas ni, close M30 kan, time frame kita M30. This one is M30 punya RBS. So yes, you boleh buat pending order kat sini sebab candle ni dah close dah. Tapi kalau kata sengaja kau nak pacak kat sini, kau pakai H4 punya, yang tu tak kemas lah. In term of SOP dia tak kemas lah. Begitu juga dengan yang ini. Contoh, low, high, lepas tu dia buat yang ini kan. Dekat sini ada H1 punya, dia dah close. Bila mana dia dah close yang ini, target dia buat higher low kat sini, yes, boleh, tak ada masalah. Yang tu okey. Tak ada masalah. Maknanya dah ada dua contoh lah. Yang pertama yang M30 dan yang kedua yang H1. Yang H4 ni close yang ini baru boleh bubuh pending order sini. Tu cara dia. So nantilah kita tengok kalau ada kesempatan masa, insyaAllah GU, AU dan NU tengok macam mana. Sebab saya pun sebenarnya nak buat analisis untuk minggu depan. Nak tengok pair mana yang menarik kan, ada market offer yang cantik. Nanti kita akan bincangkan insyaAllah. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.